nak record yang ni. Alright. Okay, so kita tengok review 6. Sepatutnya awak dah buat lah. Okay, so kita dah habis dah sebenarnya. Untuk pilih atur dan juga gabungan. Jadi, so kita tengok dekat sini. Saya tahu awak mungkin ada yang dah buat, ada yang tak buat, tapi tak apalah. Kita tengok balik lah. Okay, soalan yang pertama tu. Jadi kalau awak tengok 4 markah. Soalan ini clone. Soalan 1A dengan 1B maknanya 2 markah, 2 markah. So tajuk ni sebenarnya sekali lagi saya kata dia bonus untuk awak. Okay. Jadi pertama awak kena tahu apa nak guna, sama ada P ataupun C. Jadi bila awak tengok saja ada keyword awak tu kat situ jawatankuasa, komiti, means awak akan gunakan C. Tapi perhatikan juga soalan dia. So dia kata terdiri daripada 5 orang pelajar. Jawatankuasa ni kita nak 5 orang pelajar. Pelajar tu dipilih. Jadi bukan kita nak susun, kita nak pilih. Jadi bila kita nak pilih, memang kita akan gunakan C. Kalau bahasa Inggeris lebih mudah lah sebab dia kata chosen. C lah. So pelajar itu dipilih daripada 4 orang ketua kelas, 2 orang penolong ketua kelas dan 5 orang pengawas. Okey, kita nak 5 orang. Jadi jawatankuasa kita terdiri daripada 5 orang. Okey, 5 orang, sorry, tak nampak. Okey. Daripada nak pilih itu daripada 4 orang monitor ketua kelas, 2 orang penolong ketua kelas dan 5 orang pengawas. Okey. Okey. So, tiada syarat. Siapa-siapa pun boleh. Tak kira lah ketua kelas ke, penolong ketua kelas ke. So, bila tiada syarat, maka kita ada 6 campur 5, 11 orang. Kita akan choose 5 orang. So, kita tekan kalkulator kita. Okey. Tekan saja kalkulator awak akan dapat jawapan. So, mana yang tak ada minggu lepas tu, means 11, shift, C tu dekat bahagi tu. Kat bahagi dia akan keluar C, 5. Okay. Sorry, ada. Okay, so equal 4, 6, 2. So, 4, 6, 2. Jadi, 2 markah. Mana markah? 1, 2. So, 2 markah kat sini. Senang, memang senang lah. Jadi, that's why saya kata awak kena fahamkan yang ini. Okay. Kemudian, soalan B. So, dia dah bagi syarat pula. Dia kata, jawatankuasa ni mempunyai seorang ketua kelas, seorang penolong ketua kelas dan tepat 3 orang. Jadi kita kena check pula. Okey, seorang ketua kelas. Kita ada 4 ketua kelas. Kita nak seorang saja. So daripada 4 kita akan choose 1 orang. Kemudian syarat yang kedua dia kata penolong ketua kelas. Dia nak seorang juga. Kita ada 2 penolong ketua kelas. So kita ada 2, kita akan choose seorang juga. And then dia kata exactly tepat 3 orang pengawas. Kita ada 5 pengawas. So daripada 5 kita akan choose 3 orang. Okey, sama dengan. Semua ni sebab satu kumpulan. Jadi kita akan darab. So senang aja, awak tekan saja kalkulator awak. 4 C1 darab. Better you guna darab 2C1 darab
5C 3. And then equal. So 80. 2 markah lagi. Okay, 2 markah lagi. 1, 2. 2 markah. Cikgu nak tanya. Iya. Kan dia 5 orang kan jawatan kuasa. Tapi kalau yang ikut yang dia pilih tu cuma 4 je. Yang mana 4? Ini 1, 2, ada 5, ya Allah. 5 okay. Okay. Tak apa, memang kadang-kadang ada tau macam tu. Contohlah dia cakap, okay, contoh soalan yang sama kan, dia cuma bagi syarat apa, dia kata dia nak 3 orang pengawas, dia kata. Dia tak bagi syarat lain, dia kata dia nak jawatan kuasa tu mesti ada 3 pengawas, dia kata. Itu saja dia cakap, 3 pengawas. Jadi daripada 5 kita akan choose 3. Tapi awak jangan stop kat sini. Kan? Awak jangan stop kat sini. Awak baru 3 je. Baru 3, sepatutnya 5 kan? Jadi mana pergi lagi 2? Awak kena juga pilih. Tapi yang lain dia tak bagi syarat. Dia kata pengawas saja. Maknanya yang ini tanpa syarat. Jadi bila tanpa syarat, 4 tambah 2 maka ada 6 orang lagi. Daripada 6 orang kita akan choose lagi 2. Yang bawah ni memang betul. Kena totalkan jadi 5. Macam ni tadi mungkin tak perasan lah kot kan. Tak perasan dia 1, 2. Tambah 3 jadi 5. Yang atas ni dia punya pilihan dia. Bawah ni dia punya berapa banyak kita nak choose. So kat sini 3 tambah 2 jadi 5. And then awak kira, awak dapatkan jawapan. 5 shift C 3 darab dengan 6 C 2. Okey, dapat 150. Boleh Okey, terima kasih. Tanya tak apa, tak apa. Kadang cikgu pun tak perasan juga kan. Tak apa, tanya. Bila awak bertanya maknanya awak alert. Saya suka, tak apa, tak ada masalah. Silap pun tak apa. Saya sama ada saya silap ke, awak silap ke, itu tak ada masalah. Okay? Alright. Tapi berbeza dengan soalan yang kedua. Sebab tu sekarang awak kena check. Sebab awak selalunya nanti murid dia akan confused. Bila masa saya nak guna C, bila masa saya nak guna P. Jadi tu yang jadi masalah. Benda mudah, bila awak salah guna kaedah, then habis lah. Okey, soalan yang kedua ada kad. Ni selalunya kalau kad ni maknanya susun-susun lah ni. So, kita nak buat kod 5 huruf. Dibentuk dengan menggunakan 5 daripada kad ni. Okey. 5 daripada kad ni. Okey. So, bilangan kod 5 huruf yang berlainan daripada yang dapat dibentuk. Senanglah. Ada berapa kad, ada berapa pilihan, ada 10. Tapi oleh kerana kita nak susun, so kita akan gunakan P. Jadi awak kena tahu beza bila awak nak susun, bila awak nak pilih. Jadi soalan A awak, daripada 10 kad, kita akan pilih 5 sahaja. So, mana yang minggu lepas tak datang, tak masuk kelas tu, 10 shift P dekat bahagian darab ni, keluar P, keluar 5. So, awak akan dapat 30,240. So, okey. 2 markah juga. Sebab tu saya kata mudah. Tapi jangan salah lah. Kalau awak buat C habis lah. Kalau C habis lah. Okey. Kemudian dia kata bilangan kod 5 huruf yang berlainan yang berakhir dengan huruf konsonan. Huruf konsonan di akhir. Jadi
1, 2, 3, 4, 5. Di akhir ni huruf konsonan. Jangan tak tahu pula apa itu huruf konsonan. Huruf vokal ialah A, E, I, O, U. Kalau huruf konsonan maknanya selain daripada A, E, I, O, U. Okey. So, kalau kita tengok dekat situ, ada kad tu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Untuk kat sini pilihan kita sama ada B, C, D, F, G, H, J. Okay, B, C. So A, E, I tak ada kat sini. So ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk kat ujung sini saja. So ujung P, berapa space? 1. Okay. Pada satu-satu ketika hanya satu huruf saja boleh kat sini. Jadi bila awak dah pilih satu huruf, katakanlah awak dah ambil ni, bahagian yang ini dia tak ada masalah. Awak boleh letak kat sini ulang-ulang kan. Jadi tadi A, E, I. Jadi semua ada lagi berapa banyak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huruf lagi boleh isi kat sini. So 9 P ada berapa space? 1, 2, 3, 4. So 4. Jadi awak darabkan dia. So awak dapat jawapan. Awak tekan kalkulator awak 9 P 4 darab dengan 7 P 1. Okey, awak dapat 21,168. 2 markah lagi. So 4 markah juga kat sini. Jadi sangat mudah. Cuma awak kena kenal pasti sama bila awak nak gunakan C, bila awak nak gunakan P. Okey? Okey. Jadi ini ialah sepatutnya awak dah buat. So saya minta tolong awak buat semua. Kalau awak buat ni sekejap aja. Sekejap aja, memang dah siap dah. Okey. So macam yang saya janjikan, hari ni sepatutnya kita tengok kebarangkalian. So pergi ke page 115. Kebarangkalian. Jadi kebarangkalian ni ialah sebenarnya sama macam modern maths. Jadi saya akan go through sekali jalan saja. Jadi next week kita akan mula sekolah. Kita akan masuk terus tajuk akhir lah. Tajuk probability distribution. Okay. So yang awak dah belajar dah pun. Awak dah belajar ruang sampel. Jadi awak tahu apa itu ruang sampel. Modern maths awak dah belajar. Jadi bilangan kesudahan dia. Okay. So kalau kita sebiji dadu adil di lambung sekali, sebiji dadu awak tahu ada 6 kan, ada 6 muka, jadi ada 6 lah nombor kat situ, bukan nombor, dia bintik-bintik itulah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ruang sampel dalam bentuk set 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bilangan N bukan P. N untuk ruang sampel adalah 6. Ni ulang kaji lah ni. Okey. Kemudian yang kedua, satu huruf dipilih secara rawak dari perkataan space. Jadi ruang sampel space S, P, A, C, E. Ini ruang sampel dia. Okey, ruang sampel dia.
Jadi bilangan ruang sampel kita adalah 5. Okey. Ulang kajilah. Ulang. Okey. 1 bulan dipilih secara rawak dalam setahun. Dalam setahun kita ada 12 bulan. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Bilangan ruang sampel 12. Okey. Okey. Jadi itu yang kita dah belajar. Form 3 lagi kita dah belajar sebenarnya. Kemudian baru kita akan tengok ke barang kalian. Okey. Kebarang kalian suatu peristiwa, probability suatu peristiwa A adalah sama dengan bilangan peristiwa A bahagi dengan bilangan ruang sampel. Dah belajar dah? Dah belajar dah. Okey, tak apa kita ulang balik. No hal. Okey, so muka surat 116. Cuba lihat muka surat 116. Okay. Sebuah kotak mengandungi 16. Suatu kotak mengandungi 16. 6. Sorry. Saya tengah meng-adjust sebenarnya. Benda ni kejap. Sorry Kita tak tahu lah. Okay. Nak tengok tangan saya juga baru boleh. Okay, so 6 buah topi merah, 4 buah topi kuning dan sebuah topi 6 topi merah dan 4 topi kuning. Cari kebarangkalian bahawa sebuah topi merah dipilih daripada kotak itu. Okey. So selalu saya akan buat 6 merah, 4 kuning. Okey, di dalam satu kotak so ada 10, total 10. Okey, kebarangkalian mendapat topi merah. Kebarangkalian mendapat topi merah. So yang 10 ni ialah bilangan jumlah ruang sampel. Okay, kalau kita kata apakah dia punya sampel dia, maknanya ada merah, 6 kali, and then kuning ada 4 kali lah, kuning. So bilangan dia, maknanya bilangan untuk merah ada 6, bilangan untuk kuning ada 4. Jadi tak payah buat, tapi tak apalah nak tunjuk kan. So, kalau kita nak cari kebarangkalian peristiwa kita ambil merah, maka bilangan merah bahagi dengan bilangan ruang sampel. Jadi merah kita ada 6 per dengan 10, maka awak mesti bagi dalam bentuk terringkas. Jangan tinggalkan 6 per 10, nanti salah. Jadi bahagi dengan 2, 3 per 5. Okay. So ini kebarangkalian tu merah. Kalau saya minta kebarangkalian untuk kuning, maka bilangan kuning bahagi dengan bilangan ruang sampel. So kita dapat 4 per 10. So 2 per 5. Okay. So untuk pengetahuan awak, maka kalau jumlah kebarangkalian mesti always sama dengan 1. Boleh dibuktikan dekat sini. Kebahagian kuning ialah 3 per 5 tambah dengan 2 per 5. So 5 per 5 sama dengan 1. So jumlah kebarangkalian mesti 1.
Jumlah kebahagiaan mesti 1. Sebabnya dia punya total tu dalam tu ada 10 kan. Okey. So ini kebarangkalian. Kebarangkalian ialah suatu peristiwa. Kebarangkalian suatu peristiwa adalah bilangan peristiwa tersebut dibahagikan dengan bilangan ruang sampel lah semuanya. Okay. Right. And then soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang kedua. Terdapat 4 buah buku sains, 3 buah sejarah. Jadi bila awak baca tu, awak kena catat dah. Oh, 3 buah buku sains. 4 buah buku sains. 3 buah sejarah. Dah sama lah pula kan. Sains, sejarah. 5 buah maths. Cari kebarangkalian memilih sebuah buku matematik. Jumlah 7 campur 5, 12. So inilah awak punya bilangan ruang sampel. Lepas tu awak tengok soalan dia. Soalan dia, okey, memilih buku matematik. Buku matematik ada 5. Maka kebarangkalian matematik adalah 5/12. Boleh simplify? Tak boleh. So biarkan. Okay. So awak boleh buat nombor 3 dengan 4 lah. Awak boleh buat sendiri nombor 3 dengan 4. Nanti minggu depan saya nak tengok. Sebanyak sangat dah ni kerja rumah apa semua sepatutnya awak dah buat. Jadi minggu depan saya akan check kali lalu lah. Minggu depan. Okay, so itu basic. Basic yang awak dah belajar dah modern maths pun awak dah belajar. Okay, jadi sekarang kita nak solving problems. Solving problems. Selesaikan masalah berikut. So kalau awak tengok example tu, contoh tu. Tengok contoh. Kan? Belajar senang aja, tiba-tiba contoh lain pula yang ni. Okey, sebiji dadu di lambung. Cari kebarangkalian mendapat satu nombor 3 atau satu nombor ganjil. Okey. Sebiji dadu di lambung. Cari kebarangkalian mendapat satu nombor 3 atau satu nombor ganjil. Okey, so kalau kita tengok dekat ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, mendapat satu nombor 3. So dapat nombor 3 atau satu nombor ganjil. Okey, nombor ganjil ialah 1, 5. Itu nombor ganjil. Jangan tak tahu pula, nanti saya tanya apa tu nombor ganjil, nombor genap pun tak tahu. Jadi kat sini maknanya semua. Bila dia kata atau means semua. So kita ada berapa? 3. 1, 2, 3. Maka kebarangkalian dia peristiwa mendapat satu nombor 3 ataupun nombor ganjil. Apa-apalah huruf awak tak kisahlah. Ganjil ke G ke tak kisahlah. Maka total dia ada 3. 1, 2, 3. Bilangan dia ada 3. Ruang sampel awak ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6. Maka jawapan awak 1/2. Simple aja. Tapi nanti awak tanya apa sah jalan kerja dia panjang sangat macam tu kan? Benda yang sama je pun. Sebab tu dia ada alternative method kat situ. Dia ada alternative method. Jadi kalau dia kata atau tu awak gabungkan saja semua. Kalau macam ni nanti pening ni. PA tambah kebarangkalian B tolak dengan persilangan. Jadi simple aja. Awak senaraikan kalau dia kata dapat nombor 1,
dengan nombor ganjil atau nombor ganjil. Awak tengok semua awak gabungkan. Tenang. Okay. Tapi berbeza dengan yang soalan B tu. Kalau awak tengok beza dengan soalan B. Contoh B tu. Tu tengok contoh B Okay, awak tengok contoh B. 40 orang murid dari kelas datang, 30 orang daripadanya suka matematik tambahan. Ini daripada 40, 30 suka matematik tambahan. Ini impian seorang cikgu ni kan. Okay, so 30 suka matematik tambahan, 20 suka fizik dan 15 suka kedua-dua subjek. Bila macam ni, kalau kat modern math pun, awak akan fikirkan kedua-dua subjek dulu. Math, fizik. Tengok kedua-dua dulu, 15. Lepas tu baru awak boleh tolak. 30 awak tolak dengan 15, maka tinggal 15 lah. 20 orang tolak dengan 15, so fizik sahaja maka ada 5. Jadi bila awak jumpa soalan macam ni, kalau modern math pun, awak akan ambil yang bertindih dulu. Yang bertindih dulu, so sini. So awak kira, 15 campur 15, 30 campur 5 baru 35. Mana lagi 5 orang kan, sebab total tu dalam kelas tu ada 40 orang. Means yang lagi 5 ni memang tak suka fizik, dia tak suka math. So 5 orang duduk sini. Okay, bilangan ruang sampel awak ada 40 orang. So, okay. Bila dia kata bilangan fizik atau math, maknanya fizik atau math, ni dia suka fizik, dia suka math. Mungkin dia suka dua-dua. Okay. Sebab bila atau, awak kena tambah semua. Tak kira lah dia suka fizik ke, dia suka math ke, dia suka dua-dua ke. So awak kena check kat situ. Jadi bila dia kata atau, ni semua. Math, fizik sini. Jadi awak tengok situ 30, maka kebarangkalian fizik atau sebenarnya atau dia union lah. Okay. Okay, union. Jadi fizik, matematik tambahan. Ada berapa sini? Ambil yang ni. So 35, jumlah semua ada 40. Jangan lupa simplify, bagi 5, 7/8. Okey, yang kedua. Dan. Bila dia kata dan, dia mesti ambil yang dan sahaja. Dan yang tengah ni lah, 15 ni. Jadi kalau tu 15 ni saja. So, kebarangkalian fizik dan matematik tambahan. So, yang ni. Jadi, 15/40. Bahagi 5, 3/8. Okey. Yang ketiga. Tak suka fizik, dia tak suka maths. Kedua-dua pun tak suka. Jadi yang tak suka tu ada 5 ni lah kan. 5/40. So tak suka. So yang tak suka. Tak kisahlah fizik, maths saya tak suka apa-apa pun, awak buat X pun tak apalah. Yang penting jawapan dia tu. So 1/8.
Okey ke? Boleh? Jadi kadang-kadang sebab tu saya kadang-kadang tengok benda Alan ni macam malah nak fikir tips, smart tips ni semua kan. Benda simple aja tapi kalau kita nak fikir benda ni dia jadi satu masalah. Tapi kalau formula, kalau awak tengok formula statistik ni, kita bagi awak ni. Kita bagi ni. Kadang-kadang digunakan. Kadang-kadang digunakan untuk kebaran kalian. So, nampak ni. Ni pun ada juga. Kita bagi. Apa maksud NPR? Apa maksud NCR? Kemudian ni untuk kebaran kalian. Kita bagi awak. Okay. So, latihan nombor 1. Cuba baca sekejap. Saya kasih masa untuk awak. Dan cuba awak jawab. Lepas-lepas mengandungi 9 kad. 9 kad yang bernombor 2, 5, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13. Akmal memilih secara rawat. Okey. Ruang sampel dulu. Ruang sampel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ruang sampel rawat ada 9. Okey. Nombor perdana ganjil. Nombor perdana ganjil. So, pertama, apa itu nombor perdana? Nombor perdana. Okey. Nombor perdana. Bagi saya contoh daripada situ nombor perdana. Dua, tiga, lima. Thank you semua ya. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Ada lagi? 13. 2, 3, 5, 13. Ada satu lagi kat situ. 11. Thank you. Right. So, nombor perdana adalah nombor yang tidak boleh dibahagi dengan nombor lain kecuali diri dia sendiri. Okay. So, dulu ada murid saya dia cakap, nombor perdana, dia tanya apa tu nombor perdana, dia kata nombor perdana ni nombor belagak. Sebab apa dia tak pergi dengan orang lain, diri dia je. Dia bahagi dengan diri dia, dia belagak lah dia kata. Okay, whatever lah. Itu cara masing-masing cara. So, 2, 3, 5, 11, 13. Okay. So, tapi dia nak odd saja. Nombor perdana ganjil. Jadi 2 ni masuk tak? 2 tak masuk. Okay, 2 tak termasuk. Jadi, maknanya kita ada 4 sahaja. Kita ada 4 sahaja. So, maka kebarangkalian dia, perdana ganjil. Ini bahagian dalam ni tak kisahlah, tak ada apa-apa lah. Tak urang pun tak ada masalah. Kalau tak pun tak ada masalah juga sebenarnya, tapi tak apalah. Okay, 1, 2, 3, 4. Ruang sampel kita tadi ada 2, 4, 6, 8, 9. So 4 per 9. Simple je.
Okay, right. B. Okay, so nombor ganjil atau nombor perdana. Okay, kalau awak kalau awak takut dulu kan, awak senaraikan dulu nombor ganjil. Nombor ganjil ialah set dia 3, 5, 9, 11, 13. Ini nombor ganjil. Nombor ganjil adalah nombor yang tidak boleh dibagi dengan 2. Nombor ganjil. So 2, 5, 9, 11, 13. Nombor perdana. Nombor perdana tadi awak dah senaraikan dah pun. 2, 3, 5, 11, 13. Bila dia kata atau, maknanya awak kena ambil semua. Tapi janganlah overlap. Janganlah overlap. Ambil ke semua. Maknanya 3, 5, 9, ada 3 dah. 11, 4, 13, 5, 2, 6. So ada 6. Bilangan dia ada 6. So ada 6. Jadi 6 per 9. 6 per 9 awak dapat bahagi dengan 3. 2 per 3. Sebentar aja. Okay. Bila dia kata atau, maknanya semua. Tapi janganlah awak overlap lah. Jangan awak 3, 5 tak. Kalau awak senaraikan dia, atau ni maknanya kesatuan. So 2, 3, 5, 9, 11, 13. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6. Total ruang sampel awak ada 9. Awak ringkaskan jadi 2 per 3. Itu aja. Tak susah pun. Okey. Bukan nombor perdana. Jadi awak ada 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Bukan nombor perdana. Bukan nombor perdana 6, 8, 10. Ada 3. So 3 per 9. 1 per 3. Sekejap. Bukan nombor perdana, astagfirullahaladzim. 9 bukan nombor perdana. So 1, 2, 3, 4. 4 per 9. Jadi tak boleh kata lah. 4 per 9. Nilai ni nombor ganjil kan? Tapi dia tak ada ganjil. Dia bahagi dengan kita. Okey. Nombor 2. Cepat. Nombor 2. Nanti jawapan awak dapat chat nanti lah. Saya bagi masa kat awak. 3 minit. Cepat buat sekarang soalan A, B, C. Okey, soalan A. Yang ni awak kena lukis sikit. Awak lukis sikit. Gambar Raja Bank. Gambar Raja Bank.
Okay, apa soalan K8? Tiga puluh tiga per 130, very good, betul. Ainanya, B 57 per 65. Bagus, Aira. Aira ke Aira? Aira, oke. 8 per 65. Oke, si 8 per 65. Oke, bagus. Ini Aira, Oke, yang lain saya okey tak? Okey, boleh. So, kalau yang masih blur tu, jadi pertama awak kena buat gambar wajah. 32 daripada 170 suka design A. 75 daripada kerja suka design B. 33 suka kedua-duanya. So letak dulu 33. Design A, design B. Daripada 72 tolak dengan 33. 72 tolak 33 jadi 39. 75 tolak 33 jadi 42. Okay. So total kan 39, 33, 42. 39 campur 23 tambah 42 baru ada 114. Kita ada 130. 10 tolak dengan jawapan awak ada 16. Jadi 16 tu kat luar ni. So, jadi dapat gambar macam ni, apa soalan pun tak ada masalah. Sebab dia kata dan awak kena ambil kat sini. Sebab itu awak dapat jawapan 33 per 130. Kalau dia kata semua sekali ni 39, 33, 42 ambil semua. So 114 tadi. 114 per 130. Tak payah lagi. Ya, sebab maka di dua je nanti awak tambah semua ni pun dah dapat dah tahu dah. Lepas tu yang menolak reka bentuk tu 16 orang. Simple aja. Right? 16 per 130. 16 per 130. Awak tekan tak kereta awak kan? 16 per 130 kan? Dia terus bagi awak dah simplify dah. Ringkaskan dah. So tak ada masalah. 8 per 65. Dah selesai. Kan? Okay. So tu dia. Barang kalian. Mudah saja. Okay. So awak boleh buat nombor 3, nombor 4. Kita check nanti bila dekat. Jadi kat sini dia kata kebarangkalian bagi peristiwa saling eksklusif.
Jadi kadang-kadang saya ni tak ada ikut sangat saling eksklusif ke tak saling eksklusif ke. Kita so bila dikata dua peristiwa itu saling eksklusif, dia tidak berlaku pada masa yang sama. Mereka tidak berlaku pada masa yang sama. Okey, so kita tengok soalan. Kita senang tengok soalan. Okay, kita tengok contoh dah dulu Okey, so contoh dia kata sebuah kotak mengandungi 3 keping kat berwarna merah, 5 keping kat berwarna hijau. So sama juga macam tadi kan. Bila ada saja syarat-syarat macam ni, awak akan tulis siap-siap. Cepat tulis tu. Okey, 5 keping 3 keping merah, 5 keping hijau, 8 keping kuning. Cari kebarang kalian memilih sekeping kad merah atau kad kuning. Jadi bila kad merah atau kad kuning, okey, total dia maka jadi 8. Jadi 8 ada 16. So ada 16. So bila dia kata atau, sebenarnya kita akan tambah lah. Sebenarnya kita akan tambah. Jadi kalau kita tambah kebarang kalian kad merah tambah dengan kuning, maka kita ada 11. So 11 per 16. Jadi ada cara dia, maka kebarang kalian merah kita tambah dengan kebarang kalian kuning. Sebab bila ada perkataan atau, awak akan tambah. Jadi sama dengan kebarang kalian merah adalah 3 per 16. Kita akan tambah dengan kebarang kalian kuning 8 per 16. Maka dapat 11 per 16. Jadi awak tanya kalau kita tambah kat sini boleh ke? Boleh juga. Kita tambah 8, 11. 11 per 16, total 16. Boleh juga. Okey. Okey, kalau dia kata maknanya dia, sebab tu dia kata tu berlaku tidak pada masa yang sama. Okey, so kata kalau yang hijau atau kuning, so kebarang kalian hijau atau tambah kebarang kalian kuning. Jadi kebarang kalian hijau ialah 5 per 16. Kebarang kalian kuning 8 per 16. Bila kali dia kata atau, kita kena tambah. So 13 per 16. Right. Okey, tengok sini. Soalan 1. Soalan yang pertama. Terdapat 7 keping kad dengan huruf berjaya. D-E-R-J-A-Y-A. Jika sekeping kad dipilih secara lawak, cari kebarang kalian mendapat huruf B atau huruf vokal. Kebarang kalian mendapat huruf B adalah 1 per 7. Sebab B ada 1 je. Kad ada 7. So 1 per 7. Kebarang kalian mendapat huruf vokal A-E-I-O-U ialah 1, 2, 3. Ada 3 kad. So 3 per 7. Oleh kerana dia kata atau, maka kebarang kalian B atau kebarang kalian vokal kita tambahkan 1 per 7 tambah 3 per 7, maka dapat 4 per 7. So actually awak boleh juga alternatif dia kan perkataan berjaya kan D-E-R-J-A-Y-A. Sama kes macam tadi juga. Bila dia kata atau, awak sapu bersih semua. B, E, A. Ada berapa ni? Ada 4. Total kita ada berapa? Ada 7. Sama kan? Sama lah cara tu. Macam yang tadi juga sebenarnya.
Bila dia kata atau tu, maka awak ambil lah semua sekali. Okay. Bila atau tu maknanya kalau awak belajar set tu ialah kesatuan. Kita satu lah sebenarnya. Okay. Kemudian dia kata huruf A atau E. Huruf A atau E. Cara yang pertama, huruf A. Kebarangkalian A kita ada 2. 1, 2. 2/7. Kebarangkalian E kita ada 1. 1/7. Maka atau maknanya kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian E, maka 2/7 awak tambah dengan 1/7. So dapat 3/7. Tetapi kalau awak tengok dari perkataan kad berjaya tu tadi tu, kita ada 3 lah, 1, 2, 3 total dia. 3 jumlah semua ada 7. 3/7. Okay? Okay. Huruf A ataupun konsonan. Huruf A ada 2/7 tambah konsonan selain daripada A, E, I, O, U 1, 2, 3, 4, 4/7. So 2 tambah 4 maka ada 6. Jadi 6/7. Okay? Right. So kalau macam ni pun awak boleh guna gambar raja pen lah, senang juga sebenarnya. Sebab bila dia kata ada ni kan, ada 3 ni. 28 package, dia kata pelancongan, 9 Korea Selatan, 3 Spanyol, 8 lagi pergi Perancis dengan Kanada. Kalau dia pergi South Korea ataupun Kanada, maknanya 9, 3, 8. 9 campur 3, 12. Campur 8, 20. So, kebarangkalian pergi ke South Korea, Korea Selatan, ialah 9. So, 9/28. Barangkalian kita pergi ke Spanyol. Orang semua dah tak boleh ni, COVID kan? Tak apalah, angan-angan dulu. Nanti kita pergi. Okey, ke Perancis dan juga 8 lagi. Perancis, Kanada, 8. Okay. So, Korea Selatan atau Kanada. So, 9/28 tambah dengan 8/28. So, dapat 17/28. Kemudian, Perancis ataupun Spanyol. Perancis ada 8/28 atau Spanyol 3/28. Dapat 11/28. Okey. Kalau dari 3, awak tambah 3 lah. Kalau pergi ke Spanyol, di Spanyol 3/28 tambah di Perancis 8/28 tambah pergi Kanada. Tapi Perancis dengan Kanada ni sama kan? So 8/28 sekali lagi. Itu maknanya, okey.
Spanyol, pergi ke Spanyol 3/28, pergi ke Perancis 8/28, pergi ke Kanada 8/28. Atau awak kena tambah. So dapat 16 campur 3, 19/28. So awak boleh buatlah. Soalan 3 dan 4. So ini kita panggil saling eksklusif. Saling eksklusif. So awak catat dulu lah nombor 3 tu jawapan dia 9/20, untuk A 9/20, untuk B jawapan dia 12/35, untuk 3, untuk C 83/140. Soalan 4, ada bagi jawapan dulu Soalan 4, A 4/5, 4B jawapannya 2/3. Nanti apa-apa next week kita akan bincang. Okey, peristiwa tak bersandar lah. Tadi saling eksklusif. Jadi bila peristiwa yang saling eksklusif tu, dia punya keyword dia punya atau. Tapi kalau untuk peristiwa tak bersandar ni, dia guna dan, perkataan dan. Dan bila kata dan, selalunya kita akan darab. Kalau atau, kita akan tambah. Okey, so kita tengok contoh dulu, example dulu. Okey, sekeping shilling dilambung 2 kali. Cari kebarangkalian 2 kepala. Dalam bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu dia gambar. Kalau tu kepala dan ekor. Kita senang kan, kepala ekor kan. Kalau kita guna kepala dan ekor. Okay, tak apalah. Okay, so bila kita lambung 2 kali, maknanya sama ada kita punya wrong sample tu wrong sample tu. Bila kita lambung 2 kali, sama ada kita dapat kepala, ekor, atau ekor, kepala, atau mungkin ekor, atau kepala. So, selalunya kita akan buat jadual sikit lah senang. Okay. Kepala, ekor. Okay. So, sini kepala, ini kepala ekor, sini ekor kepala, ini ekor. Macam sini. Sini. Ekor kepala, ekor. So, the one sample dia ada 4 lah. Bilangan S dia adalah 4. Kepala ekor kepala, ekor. Kenapa dia macam ni? Sebab ini lambungan yang pertama. Mana-mana satulah sebenarnya. Yang ini adalah lambungan yang kedua. Mana-mana lah. Mungkin yang pertama, yang kedua tu. So, bila dia kata dua-dua kepala,
dua-dua kepala ada 1 nampak? So 1. Jadi 1/4. Okey, 1/4. Tapi kalau dia kata, kalau ikut dalam kerja dia, ya, kepala. So, sebarang kalian untuk mendapat kepala kali pertama adalah 1/2. Sebarang kalian untuk mendapat kepala kali kedua pun 1/2. Bila dia kata kepala dan juga kepala, maka kita akan darablah 1/2 kita darab dengan 1/2. So dapat 1/4. Jadi alternatif dia satu awak boleh tengok kat sini senarai dia. And then awak boleh dapat ada sekali je lah kepala-kepala kan. Ruang center dia ada 4. Jadi 1/4. Atau dengan cara lain ialah kebaran kalian kepala yang pertama ialah 1/2. Kebaran kalian kepala yang kali kedua adalah 1/2. Oleh kerana kita kata dia dan, maka 1/2 darab 1/2 dapat 1/4. Okay. So ada juga orang akan buat gambar rajah pokok. Macam pada next lagi kita akan buat gambar rajah pokok. Gabungan pertama 1/2, 1/2. Dan gabungan kedua pun 1/2, 1/2. Jadi bila dia berada dalam satu barisan jenis, maka dia selalu darab lah. Satu laluan nampak ni, sini ke sini. Dia dan, bila dan dia akan darab. Kalau dia ada kepala dengan tape, head dengan tape, sini. Okay? So, ini untuk coin lah. Alright, so kita soalan nombor 1. So, awak tengoklah sendiri lah. Okay, soalan nombor 1. Alright, so kebaran kalian musnah menang dalam pertandingan kuis sains dan kuis matematik masing-masing adalah 1/4. Cari kebaran kalian bahawa dia akan menang kedua-dua pertandingan kuis itu. Jadi 1/4 darab dengan 1/7. Sebab dia menang kedua-duanya dan nak. Jadi 1/4 awak darab 1/7, maka awak dapat 1/28. Okey. Okay. Yang kedua, dia kata kebaran kalian N dan Julia dipilih sebagai pengawas adalah 2/3. Dan masing-masing lain N 2/3, Julia 4/5. Kedua-dua ni tidak dipilih. Okey, bila awak jumpa soalan seperti ini kan, kalau soalan yang pertama itulah Husna mengenai sains matematik, awak buat macam ni, sains matematik. Okay. Soalan ni macam-macam bentuk. Jadi awak akan buat menang, kalah. Kalau dia menang untuk sains 1/4, maka kalah dia 3/4. Awak mesti pertimbangkan macam ni. Soalan ni macam-macam. Okay, kalau macam ni menang dia 1/7, maka kalah dia ialah 6/7. Total mesti 1. Menang 1/4, kalah 3/4. Jumlah dia 1. Untuk matematik, menang 1/7, kalah 6/7. So 1 total dia. Jadi kalau dia kata menang kedua-duanya, awak darablah. Okay, kalau macam soalan yang kedua. Soalan yang kedua, dia kata N dengan Julia. Jadi pengawas tak jadi pengawas? Okay. N, Julia. Okay. Selected, tak selected. Itu terpulang pada awak lah.
kreativiti awak lah, awak nak, untuk awak yang faham kan, pemeriksa nanti nak tengok jalan kerja saja. Ini cara awak macam mana nak fahamkan soalan. Okay, lepas tu dia kata Julia dipilih, N dipilih 2/3, maka tak dipilih 1/3. Okey, lepas tu dia kata Julia 4/5, maka tak pilih 1/5. Okey, dan dia tengok soalan. Kedua-duanya tak dipilih. Dia tak dipilih, awak tengok kat sini lah. Dua-dua tak dipilih. Maknanya kebarangkalian N tak dipilih. Dan darab kebarangkalian Julia juga tak dipilih. X lah. Kebarangkalian ni untuk N, ini untuk Julia. So 1/3 awak darab dengan 1/5. So dapat 1/15. Okey, salah satu saja. Hanya seorang daripada mereka dipilih. Dia cakap tak siapa? Dia tak cakap kan? Dia kata seorang aja. Mungkin N, mungkin Julia. Okay. So kalau macam tu, kan, dia kata salah seorang sahaja dipilih. Jadi awak tak tahu salah seorang dipilih ni N ke Julia cikgu? Entah. Kan? Kita pun tak tahu. So awak kena pertimbangkan kedua-dua keadaan. Awak kena pertimbangkan kedua-duanya. Jadi kemungkinan kalaulah andai katalah N itu dipilih. N dipilih. Seorang saja. So kita ambil kemungkinan N dipilih. N pilih. Bila N dipilih, maka Julia tak dipilih. So darab dengan kebarangkalian Julia tidak dipilih. Atau, ini baru ada perkataan atau, atau mungkin Julia yang dipilih, tapi N tidak dipilih. Nanti kita nak tengok perkataan atau tadi tu. Okay, kita tak pernah tahu tu. Okay, so Julia dipilih. Okay, sama dengan Julia dipilih 2/3. Sini. Mana? Kita punya jadual. Julia dipilih 2/3. N dipilih 2/3. Tapi Julia tak dipilih. So darab dengan 1/5. Untuk N tahu. Okay. Atau, bila cikgu kata atau, mesti tambah. Julia pula dipilih. Julia dipilih 4/5. So 4/5. Darab dengan N tidak dipilih 1/3. So, dengan kalkulator awak 2/15 tambah 4/15, 2 tambah 4 6/15. Kalau untuk kalkulator dia akan bagi yang paling ringkas lah. 2/5. Okay, so awak kena pertimbang keduanya. Kalau dia kata salah seorang, siapa? Awak tak fikir, okey, N aku tak boleh. Tak boleh, awak mungkin awak kata sama ada N ataupun Julia. So, pasal benda ni sekali jalan, jadi kalau N dipilih, maka Julia tidak dipilih. Atau kalau Julia dipilih, maka N tidak dipilih. So, awak kena, bila dia kata ada atau, maka awak kena tambah. Okay? Ada soalan tak? Muka surat 122.
ini saja sebenarnya kebarangkalian ni. Sebenarnya ni lah dia. Semua lah. Kebarangkalian. Itu lah dia. Simple aja. Okey. Beg A mengandungi 3 biji guli merah. So, beg A ada 3 merah, 4 hijau. Total 7. Beg B ada 6 merah, 2 hijau. Total ada 8. Okey. Kedua-duanya kita akan ambil. Kita akan ambil dari beg A, kemudian kita ambil daripada beg B. Kedua-duanya warna merah. Jadi kalau kebarangkalian untuk A, beg A, kebarangkalian merah daripada sini ialah 3/7. Kebarangkalian hijau daripada beg A adalah 4/7. Okey. Okey, yang ni daripada beg B, kebarangkalian merah ada 6/8. Kebarangkalian hijau ada 2/8. Kalau awak nak simplify lah. 3/4 boleh 1/4. Kecil kan? Jadi kita ambil daripada beg A ada ni, jika sebiji guli diambil daripada setiap beg, kedua-duanya warna merah. So, kebarangkalian untuk merah. Dan jadi maknanya merah 3/7 darab dengan 3/4. Ini merah yang ini merah daripada beg B. Jadi kita dapat 9/28. Sama-sama buat jangan awak ni aja. Okey. Jangan awak duduk saja cikgu buat kan. Sama-sama buat. Ada masalah beritahu. Okey. So, yang B. Merah dari beg A, kebarangkalian merah dari beg A, hijau daripada beg B. So, hijau. Maka sama dengan 3/7 dan darab 1/4. Ini merah 3/7, hijau 1/4. So, dapat 3/28. Okey. Lagi 4. Kebarangkalian Latif dan Amir dipilih. Yang ni yang cikgu cakap tadi tu, buat jadual. Dipilih untuk perlawanan bola sepak masing-masing adalah 1/3 dan juga 1/5. So, buat table. Tak faham ni. Kan? Awak buat table. Latif, Amir. Okey, Latif, Amir. Kalau Latif dipilih, selected, tak selected. Kalau 1/3, tak pilih 2/3. Amir, kalau dipilih 1/5, tak dipilih 4/5. Tadi baru kebarangkalian kedua-duanya dipilih. Ambil yang dua ni. Sorry ni. So, Latif dipilih, kedua-duanya dipilih. Maknanya dipilih. Ini untuk Latif, ini untuk Amir. Maka 1/3 kita darab dengan 1/5. So, dapat 1/15.
Kalau dikata salah satu saja dipilih, kita tak macam kisah tadi lah. Kita tak tahu sama ada lagi dipilih ataupun Amir yang dipilih. Kan? So, bila dikata atau, ni ada kan ada tambah. Jadi, kebarangkalian Latif dipilih, Amir tak dipilih. Ini maknanya untuk Latif, ini untuk Amir. Macam tu. Atau kebarangkalian Latif tak dipilih tapi Amir yang dipilih. Pak, ini Latif, Amir. Macam tu. Itu cara dia ikut awak lah. Jadi kalau kata Latif dipilih, Latif dipilih 1/3. Darab dengan 4/5. Tambah. Kebarangkalian Latif tidak dipilih. Latif tak dipilih 2/3. Tapi Amir pula dipilih 1/5. So, kira 4/15 tambah dengan 2/15, so 6/15. Jadi awak tekan kalkulator, awak akan dapat simplify teruslah 3/5. Okay. Dua kali 2/5. Dan lagi 3, 2 bagi 5. Sorry, saya tak tengok chat. Kalau disebut dan memang mendarat dia betul. Alright. Thank you, jawapan untuk saya. Right. Tak puasa ada chat dia. Right. So, jadi pusing-pusing itu aja. Cikgu sebenarnya tak gemar sangat buat gambar raja pokok ni. Ini tak perlu, tapi just in case kalau awak dah confused sangat, dia buatlah gambar raja pokok. Tapi sebenarnya tak perlu gambar raja pokok pun sebenarnya. Kalau awak tahu teks soalan, then tak payah gambar raja pokok. Bila ada perkataan dan, maka awak akan darab. Kalau awak cakap atau, awak akan tambah. Sebab apa kan, macam mana tahu kalau awak biasa gambar raja pokok kan, bila dia macam ni kan, bila dia satu line ni, ni dan tau, match 1, match 2 dan. So, nampak tak? Bila GG, dia akan darabnya. Kan? So, kalau dia kata GG dan CG, so dia ini dia akan tambah. Bila dia kata ini atau ini, then dia akan tambah. Okay, apa? Kita buat lagi sebelum kita last lah lagi satu ni, dah sejam setengah dah. So, untuk latihan yang akhir ni. Jadi dia kata probability dan kebarangkalian Ashraf lulus fizik, kimia, bio. Okey. Fizik, kimia, bio. Lulus, buat macam tu je lah, senang, boleh lah. Lulus, gagal. Kalau dia lulus 0.6, dia gagal 0.4. Total mesti 1. Kalau kimia dia lulus 0.4, dia gagal 0.6. Bio, kalau dia lulus 0.7, dia dapat 0.3. Awak dapat jadual ni, dan kita tunggu apa syarat-syarat dia, soalan dia. Dia cuma lulus kimia saja. Dia lulus kimia saja. Maknanya, okey, kebarangkalian fizik, kimia, bio kan? Okey, dia lulus kimia saja. Ini gagal. Maka fizik gagal 0.4. Awak darab dengan kimia lulus 0.4.
Awak darat dengan Bayu gagal 0.3. Okay, so kita kalkulasi awak 0.4, 0.4 darat 0.3. 0.048. Okey. Tak patut senang, memang senang sebenarnya. Okey, dia kata lulus 2 daripada 3 ujian itu. Oh sudah. 2 daripada 3 ujian. Dia tak cakap pun yang mana. Bila dia tak cakap, ni tahu. Bila ada atau, ni ada tambah. Okey. So, kebaran kalian fizik, kimia, bio. Kebaran kalian dia kata dia lulus 2 saja. Fizik lulus, kimia lulus, bio tak lulus. Atau kebaran kalian fizik, kimia, bio. Fizik lulus, bio lulus, kimia tak lulus. Atau kebaran kalian fizik, kimia, bio. Okay. So mungkin dia akan apa? Kimia, bio lulus, fizik yang gagal. Okay. Fizik, kimia, fizik, bio. Kemudian kimia, bio. Ada lagi tak? Okay. Nanti itu tak telefon. Okay, so fizik, kimia, bio. Fizik, bio, kimia, bio. Okay, so fizik lulus 0.6 darab. Kimia lulus 0.4 darab. Bio gagal 0.3. Tambah. Fizik lulus 0.6 darab tapi kimia gagal 0.6 darab bio lulus 0.7. Tambah. Fizik gagal 0.4 darab kimia lulus 0.4 darab bio lulus 0.7. Lepas tu awak kira lah. Okey, tak kira lah. Alright. 0.436. Awak tekan kalkulator lah. Jawapan awak 0.436. Kalau awak dapat jawapan yang lebih daripada 1, means something wrong. Kebaran kalian mesti kurang daripada 1. Kalau 1 tu maknanya semua. Total tu. Total maknanya sampel lah. Awak punya sampel tu memang 1 kesemuanya. Tapi kalau kebaran kalian mesti kurang daripada 1. Okey. Dia gagal semua ujian. Gagal semua ujian 0.4 darab 0.6 darab 0.3. Gagal. Maknanya kebaran kalian fizik, kimia, bio gagal. So 0.4 darab dengan 0.6 darab dengan 0.3. Buat kira lah. 0.4 darab 0.6 darab 0.3. Dapat 0.072. Okey? Tentu. Right. And then kalau yang ni pula terdapat 15 biji guli dalam sebuah kotak. 5 daripada guli itu berwarna hitam. Okey, ini sebuah saja kotak.
Yang tadi kita buat 2 buah kotak. Sekarang 1 kotak. Jadi saya nak tunjukkan apa yang berlaku kalau dalam 1 kotak. Okey. So kita ada 5 hitam. Kita ada selebihnya berwarna putih. So kalau 5 hitam, 10 putih lah. Sebab total kita ada 15. Okey. Okey, kita ambil 2 kali daripada kotak yang sama. Tadi yang kita buat latihan yang page 122 tu, muka surat 122 nombor 3, kita ada 2 beg. Beg A dengan beg B. Yang ini kita ada 1 kotak saja. Dia akan bagi kesan. Bila awak ambil, dia akan bagi kesan kepada bilangan bilangan guli dalam tu. Okey, so kita ambil 2 kali Jadi dalam kotak tu, dalam kotak ni kita ada 5 hitam, kita ada 10 putih. Jadi kali pertama kita ambil, dia kata kedua-duanya kita ambil hitam. So hitam, hitam, kebarangkalian dia. Okey, ambilan pertama, ambilan kedua. So ambilan pertama hitam ni total dia ada 15 total 15 So yang pertama ialah 5 per 15 ambilan pertama. So kita ambil pertama kali tu, ambilan pertama. Kemudian bila kita dah ambil 1 biji hitam, yang tinggal dalam tu tinggal 4 saja. 4 hitam, 10 putih masih kekal. So total sekarang tinggal 14. Mana pergi 1? Tadi kan kita dah ambil, kan? Jadi yang kali kedua dan sebab hitam dan hitam, kali kedua hitam kita tinggal 4 saja. So per dengan 14 yang ini. Jadi yang ni awak kena hati-hati. Just now yang kita belajar tadi, kita belajar 2 beg yang berlainan. Ini dalam kotak yang sama. Jadi bila kita ambil 1, dia bagi kesan. Maka kita dah hilang 1 biji sebab kita dah ambil. So 5 per 15 awak darab dengan 4 per 14. So awak dapat 2 per 21. Okay? Right. Kemudian dia kata guli yang diambil berlainan warna. Okey, bila guli yang diambil berlainan warna, so kita kena pertimbangkan ambilan pertama, ambilan kedua tu. Okey, berlainan warna. Jadi bila ambilan okey. So awak senaraikan dulu. Kemungkinan ambilan pertama hitam, ambilan kedua putih. Sebab berlainan. Atau mungkin ambilan pertama putih, ambilan kedua hitam. Ini pertama, ini kedua. Ini pertama, ini kedua. Okey. Ambilan pertama hitam, okey 5 hitam, 10 putih. Total 15. Ambilan pertama hitam 5 per 15. Okey. Ini ambilan pertama. Bila kita ambil hitam, ambilan pertama, so yang tinggal hitam tinggal 4. Ambilan kedua putih masih 10. So total 14. So ambilan yang kedua, jangan tengok kotak ni lagi, kita tengok kotak sini. So putih ada 10, total kita 14. Okey, atau ni yang atau ini sebenarnya gambar rajah ni tak payah, awak boleh fikir je, tapi sebab saya cikgu nak tunjuk. So pertama 5 hitam, 10 putih, total 15. Kita ambil putih, so 10 per 15. Ambilan pertama. Bila kita dah ambil putih, hitam masih kekal ada 5, tapi putih kita tinggal 9. Putih, so total 14. So nak ambil hitam, hitam kita ada 5. So 5 per 14. Sebab atau. Jadi
5/15 awak darab dengan 10/14. Okey, awak dapat 5/21. Awak tambah dengan 10/15, awak darab dengan 5/14. 5/21. So, awak dapat 10/21. Okey? Boleh? Okey. So, depends pada soalan lah. Kadang-kadang dia kata yang sama color. Kalau sama color, awak ambil lah hitam-hitam, putih-putih. Kalau lah dia katakan kebarangkalian yang diambil, kebarangkalian guli-guli yang diambil adalah sama warna. Kalau dia kata sama warna, awak pertimbangkan mungkin putih-putih atau hitam-hitam kebarangkalian dia. Kalau putih, pertama tadi putih 10/15. Awak dah ambil 1, maka tinggal 9/14. Atau hitam. Hitam ada 5/15. Awak dah ambil 1 tadi tinggal 4 kan? Total dalam tu ada 14. Jadi awak kira lah. Dia depends pada syarat-syarat soalan dia. Okay. So, awak boleh buat yang lain tu. Jadi, kita akan bincang lagi. Awak boleh buat soalan 2, 3, 4, 5. Awak boleh buat review 7. Kita akan tengoklah. Minggu depan kita dah masuk sekolah. Kita dah masuk sekolah lah minggu depan InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa. Kita akan bincang review 7 ni. Kalau you ada masalah, kita akan bincangkan. Kalau tidak, kita akan tengok taburan kebarangkalian lah. Okey, ada soalan tak?